dosa ni buat dia seronok. Dosa ni buat dia seronok, tapi natijah dia panjang penyesalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita pada pagi ini kita berjumpa dalam rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Jami' Al-Islah, Kampung Pokok Tampang, Tersikelugong, Mampai Utara, masjid, tempat dan kampung saya sendiri. Sejak kecil saya di sini, sampai hari ini Allah pulangkan balik saya ke masjid kampung. Kerjasama dengan Madrasah Ahmadiyah, tempat rumah saya, rumah arwah mak ayah. Alhamdulillah, kerana Allah pulangkan saya ke kampung sendiri. Mudah-mudahan suara saya ini didengari oleh arwah mak ayah yang bersemadi di kubur di masjid kampung ini juga. Juga mudah-mudahan apa juga yang kita buat, hasil asuhan mereka ini, asuhan mak ayah kita, asuhan guru kita, kita niatkan supaya manfaat ini sampai juga kepada mereka. Tanpa mereka, siapa kita? Tak ada mereka, tak ada kita. Kalau mereka tak usaha, mereka tak korban sesuatu untuk kita, kita jadi tak macam kita hari ini. Kalau mereka tak korbankan masa mereka, kita mungkin tak jadi kita hari ini. Sebab tu selalu saya terang kata tuan-tuan, bila ke lapangan Jumaat, Sabtu atau biasa-biasa saya lalu ke masjid, saya singgah di kubur masjid ni dan aku pergi ke kubur mak ayah. Kita bacakan Fatihah, bacakan tahlil dan sebagainya. Sebelum balik, pegang bertulisan mak ayah kata, "Makasih mak, makasih ayah." Sebab mak ayah lah tibai saya, pukul saya, marah dan sebagainya. Di waktu kecil dulu. Sebab mak ayah buat macam tu kat saya lah. Saya reti Quran, reti sikit agama, reti sikit apa yang ada dalam Quran, hadis dan sebagainya. Reti puasa, reti sembahyang. Bahagian asas-asas tu ditunjuk oleh mak ayah. Kemudian disambung pula oleh ulama-ulama kita di pondok Kok Senar khususnya. Antara yang mengajak saya sendiri adalah tuan guru saya sendiri, Ustaz Syaim. Dia rasa tak kena ni Ustaz, duduk atas, Ustaz duduk bawah. Rasa tak kena. Tapi kerana protokol sebagai apa? Sebagai protokol majlis, patutnya saya duduk bawah juga. Tapi duduk bawah ni tak ada meja pula lepas dia. Jadi kita duduk atas jugalah. Duduk atas pun bukan duduk atas tapi terasa duduk bawah juga.
Kerana siapa kita tanpa guru kita sendiri? Siapa kita tanpa pengasuh-pengasuh kita sekalian? Saya nak bawa, nak imbas balik. Kita ni sebenarnya tak tahu apa. Tapi diberitahu oleh Allah SWT sesuatu. Diasuh oleh mak ayah kita untuk mengetahui siapa Nabi SAW, siapa Allah. Peringkat awal. Jadi mak ayah, ibu-ibu, ayah-ayah yang ada depan saya ini, kalau itulah yang dibuat oleh mak ayah kita dulu, pasal apa kita tak buat pada anak-anak kita hari ini? Kalau mak ayah kita marah tak baca Quran dulu, pasal apa kita tak marah anak kita tak baca Quran hari ini? Kalau mak ayah kita marah sebab tak solat dulu, pasal apa kita tak marah anak kita tak solat hari ini? Kalau mak ayah kita tak marah kita pasal tak puasa dulu, contohnya, pasal apa kita tak marah anak kita tak puasa hari ini? Maknanya satu lagi, bila mak ayah cukup tekankan adab dan akhlak kepada kita dulu, pasal apa hari ini kita tak kira kot tu? Pasal apa dalam diri kita ini ada satu keutamaan, yakni kita suka lebih dunia daripada akhirat. Ini kita semua lah. Kita yang pernah buat begitu. Kita yang pernah buat supaya kita ke dulu, kita ke depan dalam bab dunia tapi tak ke depan dalam bab akhirat. Satu masa dulu. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, Allah itu Maha Penyayang. Allah ini Maha mengasihi kita sekalian. Dan kita pun tahu siapa kita kan masa dulu. Tapi Allah sayang kita. Allah buat balik atas kehendak, ilmu dan sebagainya, iradah dan sebagainya. Allah buat balik kita ni jadi orang yang manfaat, orang yang berguna kepada diri, keluarga, masyarakat dan sebagainya. Kita hari ni pun kita faham balik seperti mana saya sebut selalu. Pasal apa Allah masih panjangkan umur kita sampai hari ini? Pasal apa Allah taruh kita lagi? Di waktu dan di kala ketika hak sebaya dan kita pun banyak dah dihusung. Banyak dah disimpan. Banyak dah yang mati. Tapi kita tetap juga diberi nafas dan nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa agak-agak? Maka jawapan antara jawapannya ialah kerana Allah nak suruh kita cari manfaat untuk diri kita sendiri. Allah nak suruh kita jadi manfaat, cari manfaat itu. Cari benda berguna untuk diri. Kedua, cari benda berguna untuk mak ayah. Ketiga, cari satu yang berguna untuk keluarga. Cari satu berguna untuk orang kampung. Cari satu berguna untuk masyarakat. Dan cari satu berguna untuk agama kau sendiri, yang Islam. Ini tanggungjawab kita ini. Sebab tu Allah bagi kita hidup. Hidup yang ada manfaat. Maka tak ada manfaat hidup ini kalau tak ada ilmu yang manfaat. Kerana ilmu itu dibagi ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang diambil manfaat dengan dia. Ilmu itu ambil manfaat. Yuntafa'u bihi. Diambil manfaat dengan ilmu itu. Nak cakap bahasa Arab saya tak erti. Nahu-nahu saya susah pakar. Saya tak. Kan? Ngaji kat dia dulu pun. Ngaji kat Al-Fadhiyah juga. Nahu-nahu ni pun. Yuntafa'u bih. Dibaca majhul. Diambil manfaat dengan ilmu tu. Mana ilmu ni ambil manfaat. Ambil ilmu manfaat itu. Semasa hidup ini. Kerana ilmu manfaat memberikan kita hidup manfaat. Ambil ilmu manfaat untuk jadikan hidup kita ini manfaat. Berguna. Guna kat diri sendiri. Ilmu. Nak sembahyang, kena ada ilmu manfaat. Nak puasa, kena ada ilmu manfaat. Jadi gunakan ilmu tu untuk manfaat diri. Kerana yuntafa' diambil manfaat dengan ilmu ni. Bila kita ambil manfaat dengan ilmu, mak ayah akan manfaatkan kita pula. Ya? Bila kita ambil manfaat dengan ilmu, maka mak ayah akan dapat ambil manfaat dari kita pula dah. Bila kita ni jadi orang yang beragama, ada ilmu,
Allah angkat darjat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat darjat orang berilmu. Bila Allah angkat darjat anak, mak tak angkat sama. Angkat sama. Kan? Pasal apa ayah Allah angkat dia? Kerana dia masuk golongan yang beriman. Maka bila anak masuk golongan beriman, mak ayah pun sama juga. Diangkat sama. Kerana ilmu yang menafat anak tu memberi manfaat sama pada mak ayah. Berbahagialah anak-anak. Berbahagialah mak ayah yang ada anak yang mengaji. Kerana apa? Kerana mengaji itu bukan manfaat kat dia seorang, manfaat kat satu keluarga. Satu hadis Nabi SAW. Cerita tentang dua orang. Mafhum hadis Nabi lah. Cerita tentang dua orang anak. Seorang yang abang tu kerja. Hak adik ni kerja mengaji. Dia tak kerja mengaji. Kerja pergi jumpa Nabi, duduk mengaji. Hak seorang tu keluar pergi kerja, pergi berniaga dan sebagainya. Satu hari abang ni mengadu kat Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku nak mengadu ke hang satu hal. Rasul tanya apa benda? Dia kata, adik aku ni penyegan sungguhlah. Aku duk kerja, dia tak ada kerja apa, kerja dia mengaji. Aku yang teruk dia kerja, dia duk relax mengaji, tak buat apa. Yang aku hangat lagi tu, balik rumah, mak kerja layan dia. Aku tak layan sangat. Nah, dia mengeduhai kat Nabi. Maknanya tuan-tuan apa dia? Dia mula apa? Dia mula cemburu. Kemarin, hari Khamis, hari Sabtu kemarin, saya baca kitab, baca tafsir az-zuhur di Masjid Sungai Tiram, Al-Mustaghfirin, Sungai Tiram, baik lepas. Baca satu surah, baca satu ayat tafsir. Surah Al-Ma'idah, ayat 12-13. Cerita pasal, kita kupas kat tu kemarin, ada live kita buat kemarin. Cerita pasal golongan-golongan yang ditunjuk oleh Allah jangan jadi macam golongan yang menentang atau mengingkari perjanjian. Kan cerita sesungguhnya manusia yang di Bani Israel dulu. Yakni mereka ini, Bani Israel ni, Allah dah bagi nikmat kat mereka. Allah bagi pemimpin, 12 pemimpin kat mereka. Apa pemimpin? Antaranya Nabi-Nabi Allah bagi kat mereka. Tapi mereka sikap mereka langgar perjanjian. Apa mereka langgar perjanjian? Antaranya, mereka khianat. Khainatin. Mereka khianat dengan Islam. Dengan agama samawi yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka khianat. Pasal apa mereka khianat? Sebelum khianat itu ada Allah sebut. Qasiyat qulubuhum. Wa qulubuhum khasiyah. Allah sebut qulubuhum khasiyah. Pasal apa dia berkhianat? Sebab hati mereka keras. Hati mereka batu. Sebab itu mereka sanggup khianat. Allah sebut ayat 13 surah Al-Ma'idah. Cerita pasal orang-orang yang Allah ancam, cerita pasal orang-orang yang Allah marah. Sebelum mereka itu khasiyah, sebelum hati mereka keras ni, Allah habaq mereka. Mereka ni tergolong pada la'annahum. Mereka ni tergolong pada orang yang dilaknat oleh Allah. Cuba cek surah Al-Ma'idah ayat 13, 12, 13. Kita baca kemarin ni. Tafsir ayat tu. Nak cerita pasal apa? Di hujung ayat tu Allah kata, Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta akan golongan yang ihsan. Bukan golongan taqwa tuan. Taqwa ni duduk bawah, ihsan lagi tinggi. Kita ulang balik kan? Kita ni status kita ni Islam, beriman, taqwa, ihsan, mukhlis. Mukhlasin Allah sebut begitu. Mana golongan taqwa ni nombor 3. Atas dia ada lagi ni ialah ihsan, golongan ihsan, muhsinin. Ya nak?
Kita bincang itu tak? Orang ihsan ni kepada Allah Ba'dul. Hujung ayat 13 surah Al-Ma'idah. Wal innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta dan Allah cintakan golongan yang ihsan. Apa dia buat golongan ihsan ni? Contoh pasal ihsan. Golongan ni ialah golongan yang memaafkan. Wa'fu anhum wasfah. Kata Allah ayat sebelum tu. Mereka ni memaafkan dan melepaskan mereka pergi. Tak hukum apa. Hang khianat aku pun, aku maaf hang. Aku lepas hang. Hang buat apa kat aku pun, aku maaf hang. Aku bebas hang. Maka Allah kata, Allah cintakan golongan yang ihsan macam ni. Apa ihsan dia? Memaafkan dan melepaskan orang tu pergi tanpa ambil pembalasan. Siapa tu? Allah cinta golongan yang suka akan perdamaian. Suka akan keislahan. Suka akan kebaikan dalam masyarakat. Ihsan ni ialah golongan yang buat baik. Muhsinin ialah golongan yang buat baik. Buat baik ke mana tuan? Orang khianat dia maafkan. Orang khianat dia lepas gitu je. Tengok balik ayat orang tuan. 12-13 surah Al-Ma'idah ni. Cerita pasal golongan ihsan yang saya kupas-kupas. Saya tafsirkan di khas program tu di Masjid Sungai Tiram. Bayan lepas Pulau Pinang. Hari Khamis, hari Sabtu. Kuliah Zuhur. Karena boleh live, tengok dalam live. Madrasah Ahmadiyah FB. Boleh cari yang tu. Saya masih dalam mengumpas lagi dalam tajuk-tajuk tu. Duk cari tu, duk cari. Ihsan ni berapa banyak? Ihsan ni ada banyak dalam Quran. Lebih kurang 50 kali lebih juga Allah sebut dalam Quran. 50 kali. Ihsan, 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 ihsan. Muhsinin, muhsinin dan sebagainya. Tuan-tuan, Bapak Ibu, saya teringat bab ni siapa? Bila mana saya di Syria saat dulu ni. Guru saya sendiri, Syekh Mahmud Abdul Huda Badru Al-Husaini. Bila mengaji dengan dia. Pagi tu habis kuliah dia. Kuliah cerita tentang tasawuf dan sebagainya. Tentang adab, akhlak. Habis tu, nak balik dia panggil. Dia panggil tu, apa? Panggil ajak makan. Makanlah saya dengan 2-3 orang lagi. Dia makan-makan tu, dia kata, bagi cadangan lah, bagi cadangan. Dia kata, hang buat apa? Cuti-cuti, rehat-rehat tak apa? Kita tak buat apa, Syekh. Tak buat apa, ulang kaji balik lah. Kita tak lama-lama. Dia kata, mau tak aku bagi kau? U'tika fikrah. Mau tak aku bagi satu pendapat kau? Mau tak? Aku cadang satu benda. Dia kata, na'am sidi, Syekh. Apa dia, madha? Aku bagi kau satu benda kerja. Hang buat. Bagi hang kerja, hang tolong buat yang ni. Apa dia, Syekh? Hang kena cuba cari, tak kira lah di sini ke, depan aku ke, hang balik Malaysia nanti ke, hang cari ayat-ayat tertentu cerita pasal ihsan, cerita pasal siddiq, cerita pasal iman, pasal taqwa. Kan, cerita pasal tu. Mau boleh tak? Itu kata boleh ya, Syekh. Baik, mula dia kata, hang cuba cari. Banyak mana ayat Allah Ta'ala cerita pasal beriman. Cari. Kita balik-balik. Habis buat dia balik cari. Cari. Ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Cari. Jumpalah ada lebih kurang 100 lebih. Ya ayyuhalladzina amanu ni. Allah ulang dalam Quran. Pasal apa Syekh suruh cari bab ni? Kerana nak suruh cari, kalau Syekh kata, kalau hang nak jadi orang beriman, nak jadi orang beriman, hang tengok kerja buat lepas tu apa dia? Orang beriman ni ada kerja kena buat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang yang beriman, hang kena puasa. Mana orang beriman ni kenapa? Puasa. Pasal puasa? La'allakum tattaqun, macam Ustaz sebut tadi. Mudah-mudahan agar engkau jadi orang yang bertakwa, masuk golongan bertakwa. Maka nak jadi orang bertakwa, jadi orang beriman dulu. Kan? Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang beriman. Lepas tu, harap orang beriman ni, harapan orang beriman, nak jadi orang bertakwa. Ihsan tak lagi tuan? Ihsan tak lagi. Ihsan lepas tu. Lepas tu. Kata Syekh Salah Khalifah Ahmad Khalifah, dia kata apa? Orang Islam akan nak jadi orang beriman bila bunyal Islam ala khamsin. Bila hang tegakkan 5 benda ni dalam diri hang, terangkat jadi orang beriman. Apa dia? Jaga syahadat, jaga solat, jaga puasa, jaga zakat, jaga haji umrah. 5 benda.
Hang jaga yang tu, naik. Nombor 2, jadi orang yang beriman. Yang tu tak jaga, beriman ni pakai angan-angan. Beriman pakai angan-angan saja. Baik tuan-tuan dan sekalian, jadi saya bertanya balik. Orang ihsan ni ialah orang yang berbuat akan kebaikan. Hang buat apa kat aku pun, aku tak balas. Aku balas, kalau aku nak balas, hadis Nabi kata apa? Ittaqillah haitsuma kunta. Takut kamu dengan Allah walau di mana saja kamu berada sekalipun. Ittabi' as-sayyi'atu bil hasanah tamhuha. Takutlah kamu dengan Allah Ta'ala dengan takut yang tertinggi. Takut yang first class. Darajah ula. Takut yang tertinggi apa dia? Kata Nabi SAW, Ittabi' as-sayyi'atu bil hasanah. Bayak jahat itu dengan buat baik. Tak sanggup kita tuan-tuan. Orang pederah kita teruk-teruk dengan jahat, kita baik-baik, mana boleh. Yang duk ada taram, tak apa, hari ni hari hang, esok kubur pula. Nah, tak apa hang seorang boleh, hang kerti, ingat aku tak kerti. Hari ni hari hang, esok kubur pula. Dia buat falsafah apa? Ada ubi, ada batai. Ada lori, ada baih. Jenuh gitu. Tak apa hari ni hari hang, esok hari ku pula. Apa dia? Taram. Dendam. Sedangkan dendam ni sifat buruk yang ada dalam hati. Apa kebaikan bagi orang ihsan? Apa kebaikan orang ihsan ni tuan-tuan? Allah sebut dalam ujung ayat 13 kan? Kau sebelah kanan. Kau 109. Kan? Surah Al-Maidah sebelah kanan, ayat paling bawah sekali. Kau ayat 13 bawah, 3 baris pada bawah. 109 belah kanan. Ujung ayat tu di bawah sana. Wa'fu anhum wasfah, kata Allah. Maafkan mereka yang khianat dengan engkau. Maaf mereka. Kan? Yang khainatin, mereka tu khianat. Siapa khianat ni? Golongan Yahudi yang khianat Nabi SAW. Tuan-tuan, panggil Yahudi ni bukan dulu je. La pun banyak panggil Yahudi. Khianat dengan agama Allah. Khianat dengan orang beriman pada Allah Ta'ala. Khianat. Tapi apa tindakan kita jadi orang ihsan? Apa jadi orang ihsan? Ciri dia orang berihsan pada wa'fu anhum wasfah. Maafkan mereka dan biarkan mereka pergi. Jangan ambil apa? Kalau nak hukum, Allah hukum. Ini peranan orang yang ihsan dalam menangani suatu situasi atau keadaan berdepan dengan orang-orang yang tak baik ini. Tuan-tuan dan sekalian, kita cerita tentang kehidupan. Kita bercerita tentang kehidupan kita ini. Maka panduan hidup kita ialah Al-Quran. Panduan hidup kita ialah Al-Quran. Sebab itu, Quran penting. Penting tak? Kalau tak penting, Allah tak tanya. Tuan. Malaikat tak tanya di kubur. Wama imamuka. Dia tak tanya. Kalau Quran tak penting, tak tanya di kubur. Tuan. Bila mana soalan kubur tu ada. Wama imamuka. Imam ni bukan untuk imam kampung. Bukan untuk imam kampung kita tu dah. Imam ni ialah panduan hidup engkau tu. Wama imamuka. Apa panduan hidup engkau? Nak jawab kau lah. Yang jawab bukan kita. Jawab kita. Yang jawab ialah amal soleh kita ini. Yang mengajak berbicara. Yang mengangkat bicara dengan malaikat ialah amal soleh. Sebab itu, kita hari nak pentingkan amal soleh dalam kehidupan. Amal yang baik. Bukan amal yang buruk. Bukan baik jahat dengan jahat. Bukan buat jahat dengan orang. Buat baik. Inilah kehidupan yang Nabi ajar. Jahat memang semua orang jahat. Tapi nak baik jahat dengan jahat juga ke? Tak. Baik jahat dengan kebaikan. Supaya terhindar perselisihan, pergaduhan, permusuhan dan sebagainya. Sebab di hujung ayat 30. Di hujung ayat 30 surah Al-Baqarah. Surah 6 sebelah kiri. Allah kata, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Kan? Ayat 30 belah kiri kan? Surah 6 surah Al-Baqarah belah kiri. Hujung ayat-ayatnya. Ayat cerita macam mana Allah kata, aku nak jadikan khalifah atas muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Turun ayat tu baris ketiga empat, jumpa satu ayat. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku mengetahui benda hamba tak tahu. Tak tahu apa tuan. Kerana malaikat nampak khalifah itu nak bergaduh.
Bila Allah habaq kata nak buat khalifah atas muka bumi, malaikat nampak apa? Malaikat nampak apa, tuan? Malaikat nampak manusia ni, khalifah ni ialah wa yasfikud dima, membunuh-bunuh, tumpah darah. Malaikat nampak gitu. Sedangkan kami malaikat kata, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami pihak malaikat ni duk tasbih puji engkau, duk buat baik saja ya Allah. Malaikat kata manusia nak buat apa? Nak bergaduh ya. Tiba-tiba Allah kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu, hampa tak tahu, duk diam. Kata Allah ke malaikat. Jangan duk jawab. Jangan duk kata lagu tu. Aku lebih mengetahui. Maka sifat ni tuan-tuan. Sifat ni sifat yang baik. Apa akhlak baik? Jangan tunjuk pandai. Abang tak reti senang. Abang tak reti. Tak reti apa? Tak reti benda ke depan. Kita tak tahu siapa baik siapa jahat, tuan-tuan. Maka jangan tuduh orang tu jahat selamanya, mungkin esok dia baik. Ini akhlak. Ini benda yang Nabi bawa SAW. Ajak manusia nampak kebaikan orang, bukan nampak kejahatan. Ni, dah nampak jahat, tuan-tuan. Orang tak nampak jahat kita kah? Kita nampak jahat orang. Orang tak nampak jahat kita. Sama lah. Orang nampak, tapi ketika kita buka buruk orang, ada ketika tu orang tutup buruk kita. Malah dahsyat lagi, tuan-tuan. Jahat kita ni siapa tutup? Allah Subhanahu wa ta'ala tutup. Kita buka buruk orang, Allah tutup buruk kita. Sedangkan orang juga nampak buruk kita. Tapi cuma nak buka, tak buka aja. Buruk kita ini. Muslimin, muslimat, Allah sekalian. Maka Allah kata apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Hampa tak tahu. Apa benda aku tahu. Apa tafsir ayat ni, tuan? Kata ulama, Allah habaq apa? Hampa nampak Adam tu. Tapi hampa tak tahu. Di balik Adam, aku bawa seorang Nabi yang paling dahsyat, paling mulia, paling berakhlak. Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak cukup cantik. Bukan nampak Nabi-Nabi lain, bukan nampak makhluk lain yang duk bergaduh saja tak. Hampa kena nampak Muhammad, hampa tak nampak dia. Tak nampak di balik Adam tu Muhammad. Maka tuan-tuan dan sekalian, jom kita berakhlak Nabi SAW. Ini yang kita perjuangkan. Kata ulama tauhid, tak ada guna syahadat kamu yang kedua itu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak ada guna kalau hang tak niat nak ikut Nabi SAW. Syarah pada matan jarah tauhid gitu. Tak ada guna hang ucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pada hati hang tak niat aku nak ikut Muhammad itu. Tak ada guna gitu. Ucapan tak terjemah masuk pada perasaan, tak jadi. Ucapan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kena terjemah pi hati, aku nak ikut kamu ya Muhammad. Ikut ke Muhammad apa, tuan-tuan? Apa ikut Muhammad? Ikut syariat. Adakah ikut Muhammad ikut syariat? Adakah Nabi main dengan syariat saja? Kalau syariat ada dua, tuan-tuan. Syariat zahir, syariat batin. Maka jawapan, tuan-tuan, atas hadis Nabi yang berbunyi, bu'ithtu. Jawapan sebenar siapa Nabi SAW? Tuan-tuan, jawapan sebenar siapa Muhammad SAW? Duduk tang ni. Apa kata Nabi? Bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Allah bangkitkan aku. Allah utuskan aku ni, jadi Nabi ni bukan nak suruh sembahyang saja. Bukan nak suruh puasa saja. Bukan nak suruh bersyariat saja. Tak. Ada lagi satu poin. Ada satu benda lagi. Apa dia? Akhlakmu itu. Adabmu itu. Perangai hang ni. Kalau sembahyang duk muhur orang tak jadi. Solat kuat. Khianat dengan orang kuat juga tak jadi gitu. Solat cantik. Time cukup time. Solat. Tapi gaduh dengan orang. Tapi buka buruk orang. Apa guna? Cakap hai orang tang ni, buka habismu. Gaduh orang sana nak pelaga orang ni. Sembahyang kuat. Itu bukan adab. Tuan-tuan sulang balik. Nabi mai pasal apa? Poin besar dah. Rasulullah mai pasal apa? Akhlak. Akhlak mai kat mana? Pada hang sembahyang tu. Pasal Allah berkata, Allah berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu ubah diri hang. Fahsya' munkar hilang. Tak ada. Fahsya' munkar ni apa dia? Adab perangai hang.
Tiba-tiba salat tak ubah apa-apa tuan-tuan. Salat banyak, panggil duduk situ. Salat kuat, pembohong lagi kuat. Salat kuat, dendam kuat. Hasad kuat, tak ada faedah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian. Maka Nabi mai pasal apa tuan-tuan? Rasulullah mai bukan pasal ibadat semata-mata. Rasulullah mai bukan pasal syariat semata-mata. Rasulullah mai nak bentuk akhlak orang yang ibadat ini. Jadi jangan fikir ibadat dah selesai dah. Jangan fikir ibadat dah selesai dah. Ibadat yang membawa kepada akhlak baik, selesai. Tapi ibadat tak bawa pada akhlak baik, tak selesai dengan Allah, tak selesai dengan Nabi SAW. Inilah benda yang jadi pada masyarakat. Inilah benda yang jadi pada sekitar masyarakat, tuan-tuan. Salat rajin, tapi pasal ada bergaduh juga. Tuan-tuan. Salat kuat, tarawih 27, 23, senang-senang aja. Dan kalau nak semayang, alhamdulillah. Tapi di masa semayang kuat. Bergaduh orang kuat juga, berkeliling orang kuat juga. Akhlak masih buruk juga. Kan mengumpat orang sana, mengumpat orang sini, khianat orang ni, khianat orang ni, buka buruk orang ni, buka buruk orang ni. Ini apa benda ni? Soal dia bukan solat. Soal dia bukan solat. Apa yang ada lepas solat? Bukan puasa, tuan-tuan. Puasa memang puasa. La'allakum tattaqun. Lepas puasa jadi apa? Akibat puasa pada taqwa. Akibat sembahyang pada ihsan. Maka jangan tengok pada benda tu. Tengok pada natijah, keputusan, result benda itu. Mengaji dapat apa, tuan? Bukan mengaji ni. Lepas mengaji dapat apa? Nampak yang tu? Lepas sembahyang dapat apa? Kerana apa? Lepas benda tu dapat apa? Lepas mengaji dapat apa? Lepas puasa dapat apa? Lepas tu dapat apa? Macam kita tahu, senang simple. Contoh senang. Orang menikah, dia seronok hari menikah. Ya tak? Tuan-tuan, orang menikah ni anak-anak muda nampak seronok menikah nak. Nampak orang menikah ni hari menikah, oi. Kena, makan bersuap. Silang tangan tuan ni. Bergantin. Suap mak mentua. Mak mentua dah sebelah. Kan lajak habis nak suap bini, lajak mak mentua takak habis. Dah orang suap. Makan bersuap. Bagi-bagi. Pakai tengkolok semua. Kerih dua. Nah, nak masuk pula berganti, berganti lelaki tak main, berganti perempuan tunggu pula lah. Cantik. Hayat yang hidup yang cantik. Maka terpesonalah anak remaja nak seronok nak menikah ni, seronok nak menikah. Tergedi-gedi nak menikah, orang tua kata nak. Tergedi-gedi nak menikah. Baik tuan-tuan, saya sebut benda ni pada anak-anak remaja yang nak kahwin. Yang jumpa kita minta nasihat. Saya kata apa? Menikah, kahwin ni bukan hari kahwin tu. Betul tak? Kahwin ni bukan hari kahwin. Kalau hari kahwin syok makan bersuap. Kan? Orang tunggu dengan payung, rumah cukup, tak mau pergi panas. Kan? Orang rai, kompang, bunga mangga, kapet merah. Oh, nampak yang tu syok tak? Tapi kahwin ni bukan hari kahwin. Kahwin sebenar ni selepas itu. Baru tahu langit tinggi rendah tak? Kita yang kata ni pasal kita dah alami dia. Oh, masa dulu tergedik dia kahwin tahu dia peling kepala aku . Betul tak, tuan-tuan? Betul tak? Angguk tak darah lagi. Betul tak, tuan-tuan? Kahwin ni susah ke senang? Yang kita inginkan dulu kita kahwin ni syok lah. Rupa-rupanya kahwin ni berat. Berat, tuan-tuan. Maksud saya pada jangan tengok hari tu. Tengok lepas tu. Allah sebut ayat ni 548. Kau sebelah kiri surah Al-Hasyri. Surah Al-Hasyri ayat 18. Cerita orang bertakwa pada Allah. Cerita orang beriman. Muka surat 548. Sebelah kiri. Surah Al-Hasyri ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah ajak apa untuk ayat ni tuan? Ayat Allah ajak tengok masa depan. Look at future. Mustaqbal. Masa depan itu jadi apa? Bukan hari ini tuan, bukan hari ini. Masa depan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Hang tengok hidup hang dulu, buat persediaan untuk masa depan. Wattaqullah. Allah ulang 2 kali. Wattaqullah. Takut pada Allah. Termasuk ayat-ayat taqwa. Jumpa kan? Buka kan? 548 nak? Belah kiri. Muka surat apa? Muka surat tu baris apa? Baris yang ketiga, 4. Belah atas. Belah kiri tak? Jumpa ayat tu. Baik, ayat 18 surah Al-Hashri. Ataupun kita kata ayat 18 surah Al-Hashar. Ni cerita-cerita apa tu? Cerita-cerita pasal nak tengok masa depan. Jadi tuan, mengaji ni bukan hari ni. Manfaat mengaji bukan hari ni. Yang hari ialah esok, lusa, tulan. Dan manfaat mengaji yang paling dahsyat tuan, bukan di sini, di kubur. Manfaat mengaji ini di kubur nanti. Atas hadis Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam", mati anak Adam, berhenti amalan kecuali 3. Sedekah jariah. Lagi? Ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang kamu ambil faedah daripadanya. Berguna kat hang kubur nanti. Jadi kita ni bukan mengaji ni pasal tengok hari hidup ni je. Mengaji ni bukan saya itu hidup. Mengaji untuk hari mati kita nanti. Mengaji ni, tujuan kita mengaji adalah untuk menghidupkan hidup. Supaya hidup ni tak mati waktu mati. Kena menghidupkan diri. Mengaji ni untuk hidupkan kehidupan kita. Supaya tak mati pada hari mati itu. Hidup dengan Allah Ta'ala. Hidup dengan Nabi SAW di syurga. Di kubur sana ada syurga. Tuan-tuan, maka manfaat ilmu ialah untuk mendapatkan kebaikan ihsan Allah di kubur. Maka sebab Nabi abang itu. Kan? Ilmu yang manfaat membawa kamu kebahagiaan dunia akhirat. Jadi duk tengok masa depan. Ini kita tengok masa depan. Kita bukan mengaji untuk tengok hari ini. Kan? Mengaji bukan tengok hari ini. Mengaji tengok masa depan. Kerana natijah kepada tu benda tu ada. Keputusan. Kita makan jadi apa? Buka puasa makan banyak jadi apa? Kesan makan banyak jadi apa tuan? Jangan tengok makan tu. Tengok kesan. Islam ajak lah tu tuan. Makan sikit jadi apa? Buka puasa. Tak makan langsung jadi apa? Tak boleh lah. Maka tengok kesan. Tengok kesan itu. Lepas tu Nabi kata apa? Ulama kata, dosa ni buat dia seronok. Dosa ni buat dia seronok. Tapi natijah dia panjang penyesalan. Buat dosa seronok. Tinggal mengaji seronok, tinggal sembahyang seronok. Tapi kesan dia, Allah. Ni qada tak habis lagi ni. Fidyah tak habis lagi ni. Pasal apa? Dulu seronok tinggal ibadat, hari ni tanggung. Penyesalan, kena ulang balik, badan pun tak larat. Nak qada banyak-banyak pun tak larat dah. Jadi sebab apa? Sebab apa kita tangguh hari ni tuan? So, ulang balik. Minta maaf saya sebut. Pasal apa kita hari ni, golongan orang yang kita kata veteran-veteran, orang tua-tua ni, kan, ramai yang nak mengaji pula. Ramai nak mengaji ketika ini pasal apa? Soalan pasal apa hari ni pakat nak mengaji balik? Sebab menyesai. Dulu tak mengaji. Akibat dulu tak mengaji, hari ni ramai tak tahu apa. Tak tahu, menyesai, ya Allah, aku menyesal lah, tak faham apa ni. Tak tahulah mengaji Quran lagu mana, baca pun tak betul. Contohnya kan. Pasal menyesal dulu. Kenapa dulu ni tak fikir masa hari ni. Saya jumpa 2-3 orang kawan. Kampung sendirilah. Balik main kampung, jumpa kawan-kawan juga. Atau jumpa di luar. Saya banyak jumpa kawan-kawan kampung di luar.
Jumpa dia di luar, di Selangor khususnya. Tengok macam nak kenal ni. Di Selangor, di Perak, Melaka, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Terengganu jumpa kawan-kawan. Orang kampung. Tengok dia ni macam nak kenal ni. Orang kampung sendiri. Dia tengok kita macam nak kenal, dia tengok dia macam nak kenal, tu jauh. Tapi bila kita pergi kat dia, tanya nama dia kenal kita, lepas tu dia gelabah lagi. Kan? Dia gelabah. Nak duduk dengan kita, nak duduk tak kena, tak duduk tak kena. Nak sembang tak kena, tak sembang tak kena. Tanya dia pasal apa? Awak hang teruk macam ni. Dia nak cabut lari pada aku, siapa? Aku main jauh tak ada. Aku main jauh cari hang ni. Aku jumpa hang tak ni. Apa dia kata? Saya nak shortkan dia, pun pendek kan. Sembang kita dengan kawan-kawan yang jumpa di luar ni. Apa dia jawab saya? Sebenarnya kami nak lari ni bukan siapa ni. Malu hang. Itu pasal malu aku pula. Awak muka tak aku sengit ke apa ke? Awak muka hang tak ada hidung ke? Dah bukan malu pasal tu. Malu lah. Dulu hang ajak kami menuju pondok dulu ni. Tapi kami hina hang. Malu. Dulu hang ajak kami ngaji agama. Kami kata hang macam-macam. Kami hentam hang macam-macam. Tapi hari ni Allah angkat hang macam lain. Kami yang hina hang ni melarat begitu jugalah. Maka kami segar nak jumpa hang. Dia kata dulu sudah. Saya kata dulu sudah. Aku yang aku dulu. Kawan tetap kawan hang. Maka aku jumpa hang ni pasal apa? Hang kawan aku. Kukutlah nanti kan. Kawan juga. Tapi kukutlah. Aku dapat bantu hang sikit sebanyak. Kawan menangis lagi tuan. Kawan kita ni yang kita kenal ni menangis lagi. Maknanya apa? Maknanya penyesalan mai selepas sesuatu benda. Kan? Dulu tak percaya, ulama kata gitulah. Nikmat ini takkan dapat rasa nikmat hari itu. Orang muda tak tahu nikmat muda tu kecuali hari tua. Kan? Ulama Hatim A'sam dah sebut lepas tu dah. Nabi pun sebut gitu juga. Orang muda tak tahu nikmat muda kecuali mai tua. Orang kaya tak tahu nikmat kaya kecuali mai miskin. Orang sihat tak tahu nikmat sihat kecuali mai sakit. Orang senang tak tahu nikmat senang kecuali mai susah. Dan orang hidup tak tahu nikmat hidup itu kecuali mati. Baru tahu nikmat hidup tu apa dia. Muslimin Allah sekalian. Kita baca kitab sikit insya-Allah hari ini. Janji kita pada program kita nak baca kitab. Saya sambung balik pengajian kita di sini di masjid. Insya-Allah kita gunakan kitab ni. Kitab ni saya mengaji di pondok juga dulu ni. Kitab Kashful Ghaibiyah. Cerita penyingkap alam-alam ghaib. Apa kita nak tengok tuan? Kita nak belajar apa ni? Nak belajar tengok masa depan. Hari ni, masa ni, kita duduk masa depan dah. Dulu kita ingat. Sekarang ni kita duduk sini. Dunia. Kita tengok apa di kubur sana. Tuan-tuan, tujuan kita buka kitab ni pasal apa? Nak bagi celik mata hati. Nak tengok esok nak jadi apa kat kita di kubur. Nak mati jadi apa esok. Kerana Allah kata, tengok masa lepas. Buat persiapan untuk masa depan. Kan? Hak dulu untuk masa depan. Sebab apa? Sebab kita diajak melihat kepada natijah. Kita diajak melihat kepada sesuatu yang masa depan. Kerana masa depan kita bagi kita, tuan, saya ulang balik. Masa depan kita bukan esok lusa. Masa depan kita adalah masa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masa depan kita. Baik, saya bukakan kitab ini insya-Allah sikit. Muka surat yang ke-21. Faslun. Qala mu'allif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bikum amin fid daraini. Nak cerita pasal apa tuan? Cerita ni. Kitab ni cerita pasal apa? Cerita pasal nak buka alam ghaib. Nak buka alam yang selepas ini. Bukan alam ni tak? Alam masa depan. Untuk kita bersedia nak pergi masa depan. Baik. Tajuk dia. Faslun. Fasal pada menyatakan. Fasal pada menyebutkan syaitan
betapa ia menanggalkan iman seseorang itu. Nak cerita pasal orang nak mati dah nak. Cerita nak jadi mati tu jadi apa? Apa benda nak main sebelum mati ni? Kita nak mati ni. Buat persiapan untuk mati sebab syarat bertakwa itu antaranya yang disebut oleh Imam Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, syarat nak bertakwa itu ialah al-isti'dad ila yaumir rahil. Takwa itu selepas al-khawf minal jalil wa min bitanzil ridha bil qalil, lepas tu yang keempat kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang keempat pada al-isti'dadu ila yaumir rahil. Takwa itu ialah apabila kau buat persiapan untuk dibawa, diusung pergi. Takwa. Jadi kita buka kitab ni nak jadi orang takwa tuan. Nak kita takut gerun dengan Allah, nak jumpa dia, nak buat apa ni? Dia nak tanya, kita nak jawab. Nak jawab apa tuan? Kalau tak ada ilmu, tak ada bekal, nak jawab apa? Maka jom hidup cari jawapan untuk kematian. Hidup hari ni apa? Cari jawapan untuk bekal di kubur, nak jawab apa? Dengan depan Allah nak jawab apa esok. Maka jawapan tak boleh jawab melainkan dengan mengaji juga. Jawapan mai selepas soalan. Dan nak jawab ni tak ada jawab biasa. Kena jawab dengan skema yang ada sendiri kan. Tanya tok guru, tanya ustaz, tanya pensyarah-pensyarah yang biasa rek kertas. Dia mesti masuk dalam skop tu. Jawapan pelajar mesti masuk dalam kehendak guru tu sendiri. Tak boleh keluar. Maka jawapan di kubur kita mesti ikut kehendak Allah Ta'ala. Bukan kehendak kita. Jawapan di kubur mesti ikut soalan itu, jawapan dia mesti ikut kehendak soalan. Allah nak tanya siapa aku, siapa Muhammad. Kita tak bersedia pun. Tak bersedia. Saya ulang balik tuan-tuan. Kata ulama, kata Al-Hillah, Syaqiq Ibrahim Al-Balkhi, sahabat baik kepada Junaid Al-Baghdadi. Dia kata apa? Junaid Al-Baghdadi, wali maftuh. Wali yang Allah tunjukkan. Sedangkan Syaqiq Al-Balkhi ni termasuk dalam golongan wali mastur. Wali yang Allah selinduk. Tak nampak. Wali yang dua. Kasih Allah ni dua orang. Dua jenis. Satu yang Allah tunjuk. Terang-terang nampak dia wali. Satu lagi tak nampak langsung. Sebab dia sembunyikan dan Allah sembunyikan. Maka Syaqiq Ibrahim Al-Balkhi masuk golongan wali yang mastur. Golongan yang Allah lindung. Tak nampak. Dia kata apa? Bila jumpa dengan Junaid Al-Baghdadi, semang-semang daripada orang, Junaid Al-Baghdadi kenal kan. Sahabat dia ni wali. Malah wali mastur tu. Maka Junaid kata, aku malu ke hang? Pasal apa? Hang dahsyat pada aku. Pasal apa? Hang wali sembunyi. Maka Syaqiq balik kata, hang lah bagus. Wali maftuh. Orang kenal. Aku tak apa. Aku nak aku tu. Dia semang-semang dua orang ni, maka bertanyalah Junaid Al-Baghdadi kepada Syaqiq Balkhi. Tengok mana? Junaid Al-Baghdadi orang kenal. Orang tak kenal siapa Syaqiq Balkhi. Junaid Al-Baghdadi mengaji pula dengan wali mastur ni. Wali maftuh pergi mengaji dengan wali mastur. Simbol wali mastur ialah Uwais Al-Qarni. Siapa tak tahu kata dia wali? Hingga Nabi habaq kat dia. Kan Nabi habaq kat sana Umar Khattab baru tahu siapa Uwais Al-Qarni. Tidak siapa pun tak tahu. Baik, maka bertanya Junaid Al-Baghdadi kepada sahabat baiknya Syaqiq Balkhi. Junaid tanya apa? Ya Syaqiq, nasihatkan aku. Nasihatkan aku. Tuan-tuan. Junaid Baghdadi kata kat Syaqiq Balkhi, nasihatkan aku. Syaqiq Balkhi senyum ya. Nak nasihat aku mana? Hang pun tahu juga. Dia kata, dah nasihat aku. Nak nasihat apa? Apa dia? Jalan-jalan mendapat segala kebaikan. Maka jawab Syaqiq Al-Balkhi, dia kata, ibadat seseorang itu bukan ibadat hang. Ibadat, aku jawab je kalau hang tanya aku, dia kata dah. Ibadat seseorang itu, hidup seseorang itu tak ada guna. Sebab ibadat tak ada guna. Tak jadi ibadat kalau dia tak cuba belajar kenai akan beberapa masalah. Hidup tak ada berguna, hidup tak ada jadi berkat, hidup tak ada jadi manfaat
kalau tak sibuk dengan 2 benda ni. Atau 5 benda, dia gambar 5, saya bak 2 je lah. Hidup tak jadi manfaat, ibadat tak jadi apa, jika tak sibuk dengan 2 ni. Apa dia? Hidup kamu tak manfaat, ibadat kamu tak ada manfaat, ibadat kamu tak jadi guna, jika kau tak sibuk mengenal Allah. Tak jadi kebenaran. Puasa tak jadi kebenaran kalau tak sibuk kenal Allah. Sebab Allah yang suruh puasa. Hang tak sibuk pasal Allah, hang sibuk pasal apa? Kau tak sibuk pasal Khalik, sibuk pasal makhluk. Makhluk, Khalik. Mana sama makhluk dengan Khalik? Mana sama Allah dengan pencipta dengan yang dicipta? Tak sama. Maka tuan dan sekalian, kata Syekh Balakhi, kata dia, tak ada guna ibadat hang. 1000 tahun ibadat hang pun tak jadi kebenar. Kalau hang tak cuba kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Tunduk. Junaid Al-Baghdadi. Dia diam dia. Memang betul lah, diam ni maknanya mengaku lah. Bukan tak mengaku, diam tu bukan pasal apa, dia mengaku. Mana dia kata apa? Kata Syekh Balakhi, ibadat seseorang tu tak jadi kebenda. Walau dia ibadat 1000 tahun sekalipun, kalau dia tak kenal dan tak banyak kenal akan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, apa dia pula? Kata Syekh Ibrahim, kata Junaid Al-Baghdadi kepada Syekh Ibrahim, apa pula yang kedua? Kata Syekh, tak guna ibadat hang. Tak ada manfaat ibadat hang 1000 tahun pun kalau hang tak kenal siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hang tak kenal 2 benda lingkup hang. Hang tak kenal Nabi, tak kenal Allah, jahanam ibadat hang. Sebab ibadat kita berpaksi di atas ni. Baik, lepas tu Syekh tanya Ibrahim, Syekh tanya Junaid. Syekh tanya, hang tahu tak pasal apa aku kata lagu tu? Hang tahu tak pasal apa aku kata lagu tu? Ibadat tak ada guna, 1000 tahun ibadat tak guna kalau tak kenal Allah dan Rasul. Tahu tak pasal apa? Tak guna? Kata Junaid, hang tanya, hang jawab lah. Hang tanya, hang jawab. Aku tak tahu jawab. Maka kata Syekh, sesungguhnya mengenal Allah dan Muhammad itulah syahadah engkau. Mengenal Allah dan Muhammad itulah syahadah engkau. Dan syahadah kita sekalian. Allah Rasul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syahadat tu tuan tu. Tak kenal Allah, tak kenal Nabi ni, ibadat pergi ke mana? Ibadat yang tidak berpaksi kepada ibadat yang tidak berpaksi pada syahadat. Ibadat yang tak pasti pada syahadat, tak ada apa. Kenapa? Ulang balik. Apa beza adat dengan ibadat? Tuan tu. Apa beza adat dengan ibadat? Tarawih. Bila jadi adat? Bila jadi ibadat? Tarawih, main tarawih 20 rakaat. 20 rakaat, 8 rakaat. Bila jadi adat, bila jadi ibadat? Jadi adat kalau buat tak ada ilmu. Tak kenal Allah, tak kenal Nabi. Jadi ibadat, tarawih ni jika dibawa bersama kenal Allah, kenal Nabi, tarawih sila. Pasal Allah suruh, pasal Nabi buat. Tapi Nabi buat, taklah apa yang sebenarnya sahabat buat. Rasulullah buat ni tuan-tuan. Rasulullah buat bukan 20. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bertarawih 20 rakaat. Malah lebih daripada itu. Apa? Aisyah kata, Rasulullah beribadat, bertarawih, aku nampak, yang aku sedang, aku kira 60 rakaat. Hal lebih aku tak tahu. Maknanya Rasulullah beribadat bukan 20 rakaat. Bulan Ramadan bukan 20, lebih 60 rakaat. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tuan, ibadat yang ada kualiti. Kalau ibadat tak ada ibadat, jadi adat. Bila bertarawih, bila buka puasa, bila bersahur, bila salat dan Al-Quran dalam bulan Ramadan ni berlebih-lebihkan, tapi tak masuk ilmu, maka jadi adat, bukan ibadat. Baik. Kita baca bab ni siapa tuan? Pasal nak tahu macam mana syaitan ini kacau iman kita bila nak mati. Kerana persiapan nak mati ni. Nak tahu juga gangguan-gangguan dia. Nak tahu juga awarid dia apa benda. Awarid mana benda-benda nak mai. Awarid mana penghalang-penghalang nak mati ni apa dah. Baik. Kata ulama. Tersebut dalam khabar bahwasanya datang syaitan laknatullah
maka duduk ia di sisi kepala hamba yang hampir hendak mati itu. Ini cerita Nabi SAW. Nabi kata apa? Bila orang tu nak mati, hampir nak mati, syaitan akan main di ujung kepala. Bila tiap-tiap orang kita nak mati ni, siapa yang nak mati, syaitan main dekat dia. Bukan iblis, syaitan. Apa beza iblis syaitan? Syaitan tak main tuan, dia hantar iblis ya. Iblis hak main kita tu pun hak buta lah. Iblis hak main kita pun capik dah. Gurung kita lah tuan. Dia tak main hak general tu. Dia main hak sparring dengan kita lah tuan. Dia main pun hak buta. Hak buta pun kita kena. Hak capik pun kita kalah. Kan? Dia hantar main pun hak yang kudung pun kita kalah tuan. Dia bukan hantar janji besar-besarnya. Iblis tak main kita tuan. Hak main syaitan. Dia hantar bawah-bawah. Dia main apa tuan? Kata Nabi, dia syaitan ni main. Pertama, orang nak mati dia main. Hak nak mati pun dia main, hak hidup dia main, semua dia main belakang. Syaitan akan main kita setiap penjuru. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, dia main semua. Tak boleh depan, main belakang. Tak boleh kiri, main kanan. Tak boleh atas, main bawah. Sebab itu pagar ke. Nabi kata, pagar dirimu itu dengan doa nur. Pagar diri engkau dengan doa nur. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Pagar. Pagar hati daripada iblis. Kan? Allahumma ja'al fi qalbi nura. Fa fi basari nura. Fi sam'i nura. Pagar mata, telinga, kepala, diri, atas, bawah. Pagar. Daripada syaitan. Khususnya Nabi kata apa? Ulama kata, ta'liq hadis ni, ta'liq doa ni, khususnya bila kamu nak pergi masjid, nak pergi mengaji, nak buat ibadat, supaya syaitan tak ganggu kamu, baca doa ni. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi basari nura. Dia panggil doa apa tuan? Doa nur. Cari doa tu, cari. Jadi lagi kita kitab cari. Ambil, mengapai. Nak pergi mengaji, baca doa tu. Nak keluar rumah, nak pergi masjid, baca doa tu. Supaya terpelihara hati, mata, telinga, diri, tangan, kaki, semua Allah pelihara daripada gangguan iblis. Kalau syaitan ni, dia akan main. Tuan-tuan, boleh sekalian. Bila yang hidup dia main, nak mati esok lagi dahsyat dia main. Syaitan buat apa untuk kerja dia tuan? Tadi Al-Fadhil, Atuk Guru kita sebut tadi. Syaitan berkeduk saja nak. Aduk saja ni kita. Aduk saja ni kita. Syaitan tak aduk saja tuan. Syaitan ni dia kerja. Dia buat kerja sungguh. Walaupun dia kena laknat, tapi dia buat kerja. Yang ni bagus syaitan. Syaitan kata bagus tang ni. Kebaikan syaitan ni satu je. Dia buat kerja walaupun Allah marah kat dia. Kita pula tak buat kerja walaupun Allah sayang kita. Terbalik. Pasal dosa Allah sayang tak buat kono. Sedangkan syaitan itu, dia ni kena laknat. Tapi dia konsisten. Dia istiqamah pada kerja dia. Apa dia buat? Goda manusia, kerja dia. Dia takkan biar dia. Walau kena laknat pun aku buat juga kerja aku. Pasal dia termasuk orang yang itqan dengan kerja dia. Orang yang tumpu pada kerja. Ni panggil iblis yang patut kita tiru. Bukan tiru hasiatan nak panggil pelaga orang, bukan macam tu. Ambil panggil iblis daripada dia konsisten, dia cukup tumpu pada kerja dia. Dia tak biar hang punya. Hang mengaji, aku goda cara mengaji. Hang wudu, aku kacau cara wudu. Hang puasa, aku cara puasa. Hang sembahyang, aku ambil aku cara sembahyang. Hang tidur, aku kacau cara tidur. Setiap gerak hang, takkan aku biar. Pasal itu kerja aku. Maka apa kita nak buat? Motivasi daripada iblis ni. Motivasi syaitan. Apa dia? Dia tetap buat kerja dia. Kalau gitu, jom kita buat kerja kita. Kalau iblis buat kerja dia, kita jom buat kerja kita. Apa kerja kita? Jadi hamba Allah yang sentiasa minta tolong Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembah Allah, minta tolong. Ini kerja kita. Sembah Allah, minta tolong. Sembah Allah, minta tolong. Ini sembah tak minta. Habis sembahyang, belah. Tak kita minta pun. Sedangkan kita sebut tadi, yang Tunggu sebut tadi, muka surat 28, muka surat 28 surah Al-Baqarah, cerita ayat tu, baris kedua ketiga daripada atas, ayatlah 183, cerita pasal puasa. Baca balik, muka surat 28 surah Al-Baqarah, muka surat belah kiri.
Muka surat 28. Sebelah kiri, baris ketiga, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Baris 2, 3 daripada atas kan. Baik, turun bawah pula. Ayat 186. Muka surat 28. Baris ketiga, 4 daripada bawah. Allah kata, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah kata, bila hang minta ke aku dekat dengan hang. Maka fungsi doa ni, tuan-tuan, apa dia? Fungsi doa bukan kita pergi ke Allah. Fungsi doa Allah mai kat kita. Inni qarib. Aku dekat dengan hang. Aku dekati hang. Aku ada dengan hang. Ketika hang doa dengan aku. Tuan-tuan, fungsi dahsyatnya doa. Sebab tu ayat dia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku sembah engkau, aku minta tolong. Minta tolong, doa ni tuan-tuan, nak bagi kita rapat dengan Allah. Doa ni nak bagi Allah dekat dengan kita. Dekat apa? Allah dekat ni bukan zat tak. Allah dekati kita dengan rahmatnya. Allah dekat kita dengan redanya. Allah dekat kita dengan keampunannya. Doa. Sebab tu di bulan Ramadan ni, ulama suruh banyak doa. Kat puasa doa, suang doa, waktu duha doa. Sebab doa itu menyebabkan Allah bawa rahmat tu kat kita. Fungsi doa ni, Allah hantar redha dia kat kita. Fungsi doa ni menyebabkan Allah berikan kebaikan. Allah berikan semua pada kita disebab kita berdoa. Sebab doa ni tanda kelemahan diri. Tuan-tuan, jadi kita patah balik, syaitan buat kerja dia. Kita kena buat kerja kita. Baik. Kata Nabi SAW, sebelum kau mati, syaitan akan datang pada engkau. Ini persiapan lah. Tuan-tuan, orang mati tu, mak anak isteri dia keliling dah. Hak ujung kepala ada, ujung kaki ada, sebelah kanan ada, sebelah kiri ada. Keliling orang nak mati. Ayah nak mati, mak nak mati, keliling. Tapi ketika dikelilingi oleh manusia, jangan lupa Nabi kata, di hujung kepala si mati itu syaitan. Dia main lah. Setiap orang mati macam tu. Akan datang syaitan, duduk di hujung hang kepala ketika mana si manusia itu hampir mati. Jawabannya. Maka berkata ia baginya. Berkatalah syaitan itu kepada si mati. Nak kacau juga dia. Syaitan ni tak biarnya lah. Dia ada peluang, dia buah. Dia tunggu peluangnya. Dia tunggu apa? Tunggu peluang lemah. Tunggu peluang serabut. Kita ni. Tunggu peluang tak tenang. Tunggu peluang kecekamukan dalam hidup. Dia tunggu itu. Dia tunggu kita marah. Dia tunggu kita frust. Dia tunggu kita tak sabar. Dia tunggu. Dia intai peluang. Ini kerja setan. Ini kerja setan, tuan. Dia intai peluang untuk rosakkan kita dan hati kita sekalian. Mula-mula yang setan buat, dia rosakkan hati. Apa dia buat? Dosa pertama kata ulama dalam kitab, kata Abu Lais Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Dosa pertama di langit bumi ialah hasad. Dosa pertama di langit bumi ialah al-hasad. Saya baca kemarin juga, tuan-tuan. Tetap saya bagi. Apa beza hasad dengan khianat? Saya sebut kemarin, atau hari-hari Sabtu di Sungai Tiram. Apa beza hasad dengan khianat? Jawapan ulama, khianat itu penghujung. Hasad itu permulaan. Maknanya pada hasad ni benda tak senang di hati. Benda yang duk tak senang di hati ni. Itu hasad. Tengok orang. Hasad ni pada hati tak sonok tengok orang tu pandai, orang tu bagui, orang tu cantik, orang tu baik, tak sonok. Orang tu lebih pada dia tak sonok. Itu hasad. Hasad ni benda duduk dalam hati, duduk meneraka, duduk musi, duduk dalam hati. Itu hasad. Tetapi khianat itu,
Beza khianat dengan hasad. Hasad duduk dalam, tak keluar. Tapi khianat keluar dengan perbuatan. Contohnya, orang duduk mengaji, hasad lah, sakit hati tengok orang ramai pergi rumah dia. Pergi rumah tu mengaji. Esok apa dah? Dekat bertanyuk, tengah jalan. Tak pergi orang mengaji. Itu khianat. Kenapa? Tengah jalan, tebam konyok, tengah jalan, sabar jangan lalu, balik. Maka hasad diterjemah dengan khianat. Bila? Dia buat sesuatu. Khianat itu berlaku selepas hasad. Khianat ni mai selepas hasad. Hasad di hati je. Tapi khianat itu dibuat dengan perbuatan. Tak senang tu. Ini khianat. Nak beza khianat dengan hasad. Hasad tu ke dalam. Tapi khianat keluar dengan perbuatan. Menjatuhkan orang, memalukan orang. Kan? Buat apa lagi tuan? Buat bagi orang susah. Menanya orang, zalim orang, kutuk orang, ajak orang, hentam orang tu seorang. Dia khianat. Hang hasad seorang sudah, tapi hang ajak orang untuk khianat dengan orang tu. Bila buat sesuatu. Bila buat sesuatu, itu terjemahan daripada hasad. Terjemahan hasad tu, hasad duduk keluar. Hasad duduk dalam dia. Tapi terjemah keluar dia, ialah khianat. Lagi teruk pada hasad rupanya. Maka tuan-tuan, hasad iblis kepada Adam tu awal ada dah. Tiba-tiba bila Adam terkeluar pada syurga, disebabkan khianat iblis. Dia guna siapa? Dia guna Hawa. Kan? Sama. Habil dan Qabil, hasad dulu. Dia bunuh adik dia, baru khianat. Kerana khianat datang selepas hasad. Ini beza di antara hasad dengan khianat. Kata Nabi SAW, Al-hasadu ya'kul hasanat. Kama ta'kul nar al-hatab. Hasad makan habis pahala kebajikan hang. Kalau hasad pun dah habis kebajikan, khianat? Tuan-tuan? Jawab dah. Mentik. Pakai mentik kan? Kalau hasad pun dah makan semua kebajikan, apatah lagi khianat. Bukan takat semua. Tak tahu apa. Habis semua tak tahu apa dah. Tak tinggal apa dah. Kalaulah hasad makan habis pahala, khianat itu macam mana? Pakai mentik. Lagi teruklah jawab dia tak? Sebab itu tuan-tuan, kita memahami agama macam tu. Jom faham jalan-jalan pada Allah Ta'ala, hasad itu jaya. Hasad ini boleh bawa pada khianat. Khianat ini sama dengan zalim, inanya. Nabi kata dalam hadis, kata Hatim Asam menterjemahkan hadis Nabi ini, seseorang tu takkan mati Islam kalau dengan 2-3 benda hang buat. Pertama, hang tak syukur Islam, mati kafir. Yang kedua, hang khianat orang, tunggu mati kafir. Kata Hatim Asam menjawab hadis Nabi SAW. Ulang balik nak. Kalau orang yang buat 2 benda ni, dia tunggu mati kafir, kecuali bertaubat dengan Allah. Apa dia? Kata Hatim Asam, siapa yang tak syukur dengan Islam yang Allah bagi, tak syukur lah. Maksudnya tak syukur, tak sonok dengan Islam. Mayang tak mau, ibadat tak mau, apa tak mau. Maka siapa yang tak syukur akan Islam yang Allah bagi kat dia, maka tunggulah hari matimu nanti, mati kafir. Yang pertama. Yang kedua, siapa yang suka khianat orang, zalim orang, inanya orang, tunggu mati kafir. Kalau tak taubat pada Allah. Dahsyat, dahsyat. Sebab itu di antara doa Nabi SAW nak keluar rumah. Tuan-tuan, saya ulang balik. Apa dia doa Nabi di pintu rumah? Tuan-tuan, apa doa dia? Antaranya Nabi doa apa? Ya Allah, jangan aku sesatkan orang dan jangan aku disesatkan orang. Kan? Doa Nabi kan gitu kan? Jangan aku sesatkan orang dan jangan orang sesatkan aku. Yang pertama. Yang kedua, Nabi doa apa? Ya Allah, jangan aku hinakan orang dan jangan orang hinakan aku. Yang ketiga, ya Allah, jangan aku zalim orang dan jangan orang zalim aku. 3 doa Nabi SAW di pintu rumah.
Doa Nabi SAW nak keluar rumah. Nabi ajak gitu. Cuba tengok ada al-azkar, ada doa ni. Kan ada doa ni. Doa pagi-pagi nak keluar rumah, doa tu. Apa doa dia ulang balik? Yang pertama, ya Allah, jangan aku sesatkan orang dan jangan aku menyesatkan orang. Satu. Yang kedua, ya Allah, jangan aku ni menghina orang dan dihina orang. Dan ketiga, ya Allah, jangan aku ni menzalimi orang dan dizalimi orang lain. Jangan. Jangan. Sebab apa? Sebab zalim orang, khianat orang, inanya orang ni, kalau tak taubat dan tak minta ampun pada tuan dia, hang zalim tu, hang tunggu mati kapian. Yang keduanya, orang zalim orang ni, pahala hilang. Khianat ni, pahala hilang. Jadilah orang yang Nabi sebutlah hadis, muflis depan Allah. Muflis depan Allah Ta'ala. Yang bawa pahala sembahyang, yang bawa pahala puasa, yang bawa pahala ibadat. Tiba-tiba pahala tak ada. Pasal apa? Tukar ganti habis pahala hang pergi kat kono, dosa kono mai kat hang. Pasal hang pernah zalim dia. Hang pernah menanya dia, hang pernah buat tak kena kat dia. Tuan-tuan puan sekalian, baik. Maka Nabi SAW bersabda bahawa berkata iblis, berkata ia baginya. Berkatalah iblis kepada orang nak mati itu, tinggal olehmu akan agama ini. Iblis kata kat orang nak mati. Ni benda pertama iblis nak kata pada si mati. Tinggalkan Islam. Tuan-tuan, dia bisik kat telinga orang nak mati ni. Tinggalkan Islam ini. Tinggalkan agama ini. Dia main. Hadis Nabi kata apa? Dia main dengan orang nak mati ni, jaga kata Nabi SAW, orang nak mati ni, syaitan akan main dengan satu rupa tu rupa benda hang suka. Hang sayang isteri hang sangat-sangat, maka syaitan akan rupa bini hang. Dia main kata, tinggallah bang agama ni. Syaitan datang dengan rupa yang hang suka. Syaitan datang dengan rupa yang hang sayang. Hang sayang anak, dia main rupa anak. Hang sayang bola, dia main rupa bola. Dia main dengan rupa yang kamu sayang. Tapi kalau kamu cinta Allah, cinta Nabi SAW, cinta ulama, syaitan tak dah. Payah. Kalau kita cinta ulama, cinta Nabi SAW, maka tak boleh syaitan itu nak kacau. Sebab rupa Nabi tak boleh tiru, dan rupa ulama yang cinta Nabi tak boleh tiru. Syaitan tak boleh tiru. Ya? Maka jom kita cinta ulama yang cinta Nabi SAW. Supaya tak jadi dapat godaan pada ketika nak mati. Baik. Maka kata Nabi SAW, syaitan mai kata orang nak mati itu, tinggalkan agama ini. Syaitan mai ajak, tinggal agama. Tuan-tuan, berat itu tak? Maka setiap hasutan manusia yang tinggal agama, itu iblis. Antara mengaji lah, mengaji apa, itu iblis tu. Bayang apa nyonya itu iblis. Maka berkata sesuatu pada manusia tentang Islam, tentang agama, tentang kebaikan, itu sifat dan perangai iblis. Ni jadi gitu. Nak mengaji dia tu, jom mengaji ya. Mengaji apa? Hari ni minggu depan mengaji lagi. Jom kita pergi pasal tani tu. Jom kita pergi pasal kemujar tu. Ada offer. Contoh kan. Baik, tuan-tuan dan sekalian, maka ketahuilah. Syaitan akan datang pertama sekali, dia mai kat orang nak mati, dia kata apa? Dia kata, tinggalkan ini agama. Tinggalkan agama ni mana? Tinggalkan Islam. Tinggal. Dia main apa? Dia main dengan rupa paras orang yang kita sayang. Sebab itu belajar cinta Allah, cinta Nabi, cinta ulama-ulama. Kerana mereka ni, tiga-tiga ni, syaitan tak boleh tiru. Syaitan tak boleh rupa. Kerana syaitan dihalang menyerupai Nabi, dan syaitan dihalang menyerupai orang yang cinta Nabi SAW. Baik. Maka kata dia, tinggalkan ini agama. Kan? Dan kata lagi, maka kata olehmu
Allah itu dua. Tuhan itu dua. Syaitan kata apa? Kalau orang mati, kata olehmu, Tuhan itu dua. Yang ni apa? Duakan Tuhanmu. Syirikkanlah Tuhanmu itu. Dia maksudnya dia, dalam kata ni dia kata, duakan Tuhanmu, Tuhan tu dua. Dia ajak manusia itu syirikkan Allah. Ni bahaya anak mati tuan. Sebab tu kata selalu, la syarikalah, la syarikalah, la syarikalah. Nak sembahyang tu, lepas sembahyang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ni guna dia. Guna apa? Guna nak mati esok. Sebab syaitan nak main kata, nak mati esok dan syaitan kata apa? Syirikkanlah Tuhanmu. Kita dah prepare siap dah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku tak syirik engkau ya Allah. Hidup tak syirik, mati tak syirik. Iftitah baca tu. Lepas sembahyang macam lagu tu. Ketahuilah tuan-tuan, kata lagu tu persiapan nak mati esok sebab syaitan nak main kata, hang nak mati, duakan Tuhan kau. Maka berkata la syarikalah. La syarikalah ni persiapan nak jaga syaitan ni. Nak main kacau kita ni. Baik, sebab apa? Syaitan kata, lepas dia tinggalkan agama ini, duakanlah Tuhanmu, yakni matilah engkau, syirikkan Allah Ta'ala. Bahaya dan bahaya. Ketahuilah tuan-tuan, kita ni berada di ambang bahaya. Yakni, nak mati ni kacau tuan-tuan. Sebab itu, amal kita sekarang ni, amal yang terbaik kita nak guna. Nak zikir, nak tahlil, supaya syaitan tak boleh syirikkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gitu, tuan-tuan, sure saya, takat hari ini, tolong tumpu pada dua doa. Satu, iftitah, sebab ada la syarikalah. Yang kedua, selepas sembahyang, yakni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada juga perkataan la syarikalah. Tumpu dua-dua ni dulu. Supaya kita rasa, aku tak mau syirik Tuhan. Tak mau duakan Tuhan. Sebab bahayanya menduakan Tuhan. Akhirnya bahaya dia mana? Bahaya untuk nak mati. Bimbang-bimbang mati tak mengucap. Bimbang mati itu syirikkan Tuhan. Maka tak ada syurga bagi orang itu selama-lamanya. Kan? Bukan hari ini hidup penting tau. Bukan penting hari ini. Hari nak mati so boleh penting. The point is there. Kan? Nuktah hunak. Nuktah pada titik utama isi kita ni ialah nak mati esok macam mana. Sebab Nabi kata apa? Siapa yang mati mengucap man akhir kalam, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhala jannah. Bahawa siapa yang akhir matinya pada akhir kalamnya la ilaha illallah telah masuk syurga dia. Dia baca dakhala. Kan? Dia baca dakhala fi'il madhi. Telah masuk syurga dia. Ini ta'liq ulama. Siapa yang mati mengucap itu, mati-mati itu syurga dah. Pasal dakhalal jannah, telah masuk syurga dia. Tak masuk syurga tu. Tak hantar ambil kubur ni. Tapi baru mati. Siapa yang mati mengucap, mati akhir kalamnya la ilaha illallah, habis kalimat lagu tu Allah atau la ilaha illallah, maka tak ada kapan lagi masuk syurga dah. Tak ada kapan lagi, tak ada mandi lagi, tak ada semayang lagi, tak ada pergi simpan lagi. Masuk syurga lah dia. Allahu Akbar. Ini kehebatan pada orang yang mati tak syirik. Sebab itu jom kita tumpukan pada iftitah. Bila ada la syarikalah, niatkan, ya Allah aku tak mau syirik. Dan yang kedua, bila akhir semayang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amalan. Kan Nabi kata siapa amal yang ni, mati dia mati beriman, masuk syurga dia. Sebab di sana ada la syarikalah. Baik, tengah tu saja insyaAllah malam tengah hari ini. Ini belajar lebih ni lah. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan daripada Allah Ta'ala. Dan kita dapat sesuatu yang terbaik. Dalam mencari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masih banyak pada pihak masjid. Masih banyak pada pihak Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Syuaib. Yang sudi terima undangan kita. Dan Ustaz akan sama kita insyaAllah pada setiap bulan. Mungkin sebulan, bukan sebulan sekali. Mungkin bulan 2 kali. Tengoklah keadaan macam mana. Dan kita juga ada ceramah-ceramah lain yang kita akan undang sama-sama insya-Allah kan. Jadi mudah-mudahan pengajian kita akan berterusan sampai hari mati kita insya-Allah mudah-mudahan. Baik. Aqul qul hadza astaghfirullahal azim li wa lakum lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa yafuzul mustaghfirin ya taibin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidana warhamna kama rabbayana shaghira. Jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan salihan maqbula. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'ul qawli fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqashshu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirna ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna laqasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya berunding, tuan-tuan boleh masukkan sumbangan tuan-tuan pada tabung masjid. Hari ini saya tak bawa tabung apa-apa untuk merasa Ahmadiyah. Hari ini kita infakkan duit kita masuk tabung masjid insya-Allah. Nah, tolong tuan-tuan infakkan bulan Ramadan ni masuk dalam tabung masjid. Pangah. Mana pangah tu? Tabung ah. Pangah nak pangah. Ada tabung tak? Tabung masjid ada ke tu? Tabung tak? Ada? Ada masjid-masjid kan? Tabung masjid lah. Boleh masukkan tabung masjid lah. Masukkan tabung masjid untuk apa? Untuk kegiatan masjid insya-Allah. Hari ini kita tak buat tabung apa-apa. Merasa Ahmadiyah tak masuk tabung apa. Masukkan tabung masjid, niat infak pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa minggu depan insya-Allah.